Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan laporan tugasan kami yang bertajuk Pengurusan Sumber Semula Jadi di Negara Colombia. Saya Siti Nur Azwar binti Salihuddin dengan kad matrik S54893 akan memulakan pembentangan kami. Colombia adalah sebuah negara yang terletak di barat laut Amerika Selatan dan mempunyai pantai sepanjang 1,600 km menghadap Laut Caribbean di bahagian utara negara tersebut. Sementara di sebelah barat negara tersebut terdapatnya pantai sepanjang 1,300 km menghadap Lautan Pasifik. Populasi negara tersebut lebih tertumpu pada kawasan pergunungan kerana ibu kota negara tersebut iaitu Bogota terletak di dataran tinggi di utara pegunungan Andes. Negara Colombia mencatatkan populasi penduduk sebanyak 47 juta penduduk, menjadikan negara ini merupakan negara ketiga yang mempunyai populasi tertinggi di Amerika Latin. Sekitar 75% populasi negara ini adalah penduduk yang tinggal di kawasan bandar utama. Seperti di Bogota, jumlah penduduk sekitar 7.7 juta penduduk. Manakala di Bandar Medellin terdapatnya penduduk seramai 3.4 juta penduduk. Dan 31 juta penduduk adalah mereka yang tinggal di Bandar Cali. Etnik Mestizo merupakan etnik terbesar di Colombia yang di mana 86% penduduknya adalah beretnik kacukan pribumi dan juga Eropah itu. 10.4% penduduk Colombia pula adalah mereka yang beretnik Afrika, manakala 3.4% penduduknya selebihnya adalah beretnik orang asli ataupun American Indian. Bagi aspek budaya di negara ini, agama rasmi mereka adalah agama Kristian dengan 95% penduduknya menganuti agama tersebut. Manakala 5% daripada populasi penduduk adalah mereka yang menganuti lain-lain agama. 5% selebihnya adalah golongan etis atau mereka yang tidak mempercayai Tuhan. Bahasa rasmi di Colombia pula adalah bahasa Sepanyol, namun bahasa Inggeris juga turut digunakan dalam kalangan penduduk bandar. Walaupun budaya di bandar dan luar bandar agak berbeza, namun mereka sangat mementingkan ikatan kekeluargaan yang di mana kebanyakan penduduknya akan tinggal bersama ibu bapa mereka ataupun tinggal di kawasan berdekatan kediaman ibu bapa mereka walaupun setelah mereka mendirikan rumah tangga. Mereka juga akan berkumpul setiap minggu untuk mengeratkan silaturahim antara keluarga. Rakyat Colombia juga terkenal dengan budaya mereka yang suka menari dan juga berpesta. Oleh itu, terdapat banyak pesta yang dianjurkan dan diraikan di Colombia. Contohnya, Karnival Warna-Warni Barranquilla dan juga Vallenato Legend Festival. Bagi aspek pentadbiran di Colombia pula, mereka mengamalkan campuran pentadbiran dengan mengaplikasikan bentuk perwakilan republik dan juga demokratik. Kerajaan ini ditadbir oleh perwakilan rakyat yang dipilih melalui undian langsung. Terdapat 3 bahagian dalam pentadbiran kerajaan iaitu kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan juga kuasa kehakiman. Kuasa eksekutif akan diketuai oleh presiden, timbalan presiden dan juga pengarah daripada agensi kerajaan yang dipilih melalui undian majoriti setiap 4 tahun. Kuasa perundangan pula adalah di bawah hak Kongres Dwi Dewan iaitu Dewan Senat dan juga Dewan Perwakilan. Bagi kuasa kehakiman di Colombia, ianya terdiri daripada bahagian kehakiman yang hampir sama fungsinya iaitu Mahkamah Agung, Majlis Negara, Mahkamah Perlembagaan dan juga Majlis Kehakiman Atasan. Bagi aspek petunjuk makroekonomi, pertama sekali saya akan menerangkan tentang trend keluaran dalam negara kasar di Colombia. Berdasarkan rajah, KDNK di Colombia meningkat dari 2010 hingga 2013 dan mencapai nilai yang paling tinggi pada 2013 dengan nilainya sebanyak $382.0 bilion.
KDNK negara tersebut kemudiannya menurun pada tahun seterusnya sebelum meningkat semula pada tahun 2016. Bagaimanapun, KDNK negara tersebut kembali menurun pada tahun 2019 dengan nilai sebanyak 271.46 bilion US dollar. Seterusnya, saya akan menerangkan trend kadar inflasi dengan kadar pengangguran di Colombia. Berdasarkan rajah, kadar pengangguran menunjukkan penurunan daripada 2010 hingga mencapai nilai yang paling rendah pada 2015 iaitu pada 8.9%. Walau bagaimanapun, pengangguran di negara itu kembali meningkat sehingga mencapai 10.5% pada 2019. Kadar inflasi di negara Colombia meningkat pada tahun 2011 dengan peningkatan sebanyak 1.1% berbanding tahun sebelumnya dan kemudian menurun hingga mencapai inflasi terendah pada 2013 iaitu pada nilai 2.0%. Nilai kadar inflasi tertinggi di negara tersebut dicatatkan pada tahun 2016 dengan nilai sebanyak 7.5% sebelum menurun dengan ketara pada tahun sebelumnya, pada tahun seterusnya dan kemudian meningkat pada tahun 2019. Akhir sekali, saya akan menerangkan trend indeks nilai import dan ekspor bagi negara Colombia yang di mana tahun 2000 adalah sebagai tahun asas. Berdasarkan rajah yang ditunjukkan, indeks nilai import menunjukkan nilai yang lebih tinggi berbanding indeks nilai ekspor sepanjang tahun 2010 hingga 2019. Indeks nilai import menunjukkan peningkatan pada tahun 2010 sehingga mencapai nilai yang paling tinggi pada tahun 2014 iaitu sebanyak 554.914. Indeks nilai import negara Colombia ini kemudiannya menurun sebelum kembali meningkat pada tahun 2017 sehingga tahun 2019. Indeks nilai ekspor di negara Colombia pula menunjukkan peningkatan pada tahun 2010 hingga 2013. Indeks nilai ekspor pada tahun 2013 menunjukkan nilai yang paling tinggi sepanjang 2010 hingga 2019 iaitu pada nilai 450.982. Indeks nilai ekspor negara Colombia ini kemudiannya menunjukkan penurunan sehingga mencapai nilai terendah iaitu sebanyak 243.472 pada tahun 2016. Indeks nilai ekspor Colombia menunjukkan peningkatan sekali lagi pada tahun 2017 dan kemudian kembali menurun pada tahun 2019. Sekian sahaja daripada saya. Colombia kaya dengan sumber-sumber jadi seperti bahan api fosil dan sumber mineral. Bahan api fosil seperti arang batu, gas asli, petroleum, manakala sumber mineral seperti emas, besi dan lain-lain. Colombia memiliki sebanyak 5.380 juta tan reserve arang batu yang distorkan pada tahun 2016. Negara ini menduduki tempat ke-17 di dunia. Colombia membuktikan bahawa simpanan arang batu ini setara dengan 472.6 kali penggunaan tahunan di negaranya. Bagi arang batu ini kira-kira boleh digunakan dalam masa 473 tahun lagi berdasarkan tahap penggunaan semasa dan tidak termasuk dengan yang belum diteroka. Colombia merupakan pengeluar arang batu yang ke-10 terbesar di dunia dan juga merupakan pereksport arang batu keempat terbesar berdasarkan tahun 2009. Daripada tinjauan geologi Amerika Syarikat, Colombia adalah pengeluar arang batu terbesar di Amerika Selatan. Ia juga menyertakan aktiviti pelombongan arang batu untuk pengeksportan berkembang dan juga peningkatan dalam pengeluaran. Pada tahun 2016, simpanan arang batu di Colombia sebanyak 5.380 juta tan. Pengeluaran arang batu di Colombia ini setiap tahun berlakunya peningkatan. Colombia juga menggunakan arang batu untuk kegunaan negara mereka. Penggunaan arang batu di Colombia sebanyak 11.384 juta ton setiap tahun. Colombia menduduki tempat ke-36 di dunia untuk penggunaan arang batu dan menyumbang kira-kira 1.0% daripada jumlah penggunaan dunia. Penggunaan arang batu
batu ini juga menunjukkan peningkatan dari setiap tahun. Pertambahan penggunaan arang batu ini seiring dengan pertumbuhan penduduk dan juga permintaan yang diminta oleh masyarakat. Colombia juga merupakan pengeksport arang batu tertinggi di seluruh dunia. Dari data yang diperoleh daripada tahun 1980 hingga 2013, ekspor arang batu di Colombia meningkat. Namun begitu, terdapat kejatuhan bekalan arang batu yang tidak dapat diramalkan ke destinasi ekspor biasa seperti Amerika Syarikat, Brazil dan juga Eropah pada tahun 2014. Colombia diumumkan sebagai pengekspor arang batu terbesar keempat selepas Indonesia, Australia dan juga Rusia. Ini dapat dilihat pada apabila Colombia mengekspor arang batu sebanyak 96,000 ton pada tahun 2014. Namun begitu, pada tahun 2020, kedudukan Colombia terjejas dan jatuh kepada kedudukan yang kelima di mana berpunca daripada krisis ekonomi pada tahun 2017. Selain itu, biji besi juga merupakan komoditi penting dengan peningkatan yang tinggi yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan infrastruktur di negara-negara yang membangun. Biji besi ini biasanya digunakan dalam aktiviti pembangunan. Perubahan dalam pengeluaran biji besi ini bergantung pada permintaan yang diminta oleh sesebuah negara dan juga industri tempatan. Kebiasaannya, apabila berlaku peningkatan dalam biji besi ini melibatkan industri yang menggunakan biji besi sebagai bahan utama untuk memproses suatu barang. Walaupun Colombia bukanlah pengeluar terbesar dari biji besi, Colombia juga mengekspor biji besi. Dan ekspor biji besi di Colombia juga dapat turun naik antara tahun 2010 hingga 2017. Peningkatan ini peningkatan biji besi daripada tahun 2010 hingga tahun 2012. Penurunan juga peningkatan dalam ekspor biji besi ini disebabkan oleh permintaan oleh negara pengguna biji besi sebagai sumber utama dalam perindustrian. Seterusnya, Colombia juga menambang emas. Simpanan emas di Colombia dikemudikan oleh Bank Pusat. Pada sukan pertama tahun 2021, simpanan emas di Colombia meningkat kepada 4.78 ton daripada 4.14 pada suku keempat tahun 2020. Simpanan emas di Colombia yang paling tinggi antara tahun 2000 hingga 2001 adalah pada tahun 2019. Dan paling rendah simpanan emas adalah pada tahun 2016. Data yang diperoleh daripada World Gold Council, Colombia juga mempunyai sektor pelaburan emas, mana dalam ekonomi Colombia, pelaburan emas adalah penting untuk pendapatan jangka masa pendek. Nilai purata pengeluaran emas pada setiap tahun adalah 34,844 kilogram dari tahun 1990 hingga 2014. Pengeluaran emas tertinggi di Colombia pada tahun 2012 dan paling rendah pada tahun 2007. Data pengeluaran emas Colombia dilaporkan oleh kajian Amerika Syarikat dengan data daripada tahun 1990 hingga 2018. Colombia juga mengekspor emas ke negara-negara lain. Data yang diperoleh ini dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Nilai ekspor maksimum emas di Colombia adalah pada tahun 2012 dan nilai minimum ekspor adalah pada tahun 2015. Colombia juga menggunakan emas import. Data yang diperolehi dari tahun 2010 hingga 2019, emas turun naik dengan ketara dalam beberapa tahun. Penurunan dan peningkatan import ini dipengaruhi oleh harga emas dan juga penggunaan emas bagi perindustrian. Gas asli juga merupakan sumber semula jadi di negara Colombia. Berdasarkan daripada data yang diperolehi, simpanan gas asli telah menunjukkan penurunan bermula dari tahun 2015 hingga 2016 dan didapati simpanan gas asli yang terbesar adalah terletak di Llanos Basin. Pengeluaran gas asli telah berlaku peningkatan. Hal ini kerana terdapat berlakunya peningkatan pelaburan antarabangsa dalam penerokaan dan pembangunan gas asli. Penggunaan gas asli di negara Colombia adalah tertumpu kepada kegunaan isi rumah yang bertujuan untuk menggantikan kayu bakar yang digunakan dalam aktiviti harian seperti memasak dan memanas. Colombia juga melakukan aktiviti pengeksportan
tetapi dalam kadar yang sederhana. Hal ini kerana sejak berlakunya masalah bekalan tenaga elektrik yang berlaku pada pertengahan bulan Mei 2014 telah menyebabkan mereka mengambil keputusan tersebut. Akhir sekali adalah minyak mentah. Simpanan minyak mentah telah mengalami penurunan dan dianggarkan hanya akan bertahan selama 18 tahun. Tahap pengeluaran minyak mentah telah mengalami gangguan akibat daripada serangan yang berterusan ke saluran paip minyak mentah domestik, dan penggunaan minyak mentah di negara Colombia telah menunjukkan peningkatan sepanjang tahun berdasarkan daripada data yang diperolehi. Dan aktiviti ekspor minyak mentah di negara Colombia sejak akhir-akhir ini juga telah mengalami penurunan. Slide seterusnya adalah komen terhadap penggunaan sumber semula jadi. Yang pertama adalah penggunaan arang batu. Penggunaan arang batu yang berlebihan boleh memberikan kesan kepada alam sekitar. Ini kerana arang batu boleh mengeluarkan bahan pencemar, sisa pepejal dan cecair, sehingga boleh mempengaruhi kualiti udara, persekitaran, kesihatan manusia dan iklim. Yang kedua adalah gas asli. Gas asli di negara Colombia digunakan untuk membantu golongan isi rumah yang berpendapatan rendah. Ini kerana penggunaan gas asli adalah untuk menggantikan kayu bakar yang digunakan untuk aktiviti harian seperti memasak. Namun, penggunaan gas asli ini adalah melibatkan penggunaan saluran paip. Dan seperti yang kita tahu, saluran paip ini juga boleh mengalami kebocoran. Dan sekiranya ia mengalami kebocoran, ianya boleh memberikan kesan kepada kesihatan manusia dan menyebabkan berlakunya kebakaran. Dan yang ketiga adalah minyak mentah. Penggunaan minyak mentah yang berlebihan juga boleh memberikan kesan kepada alam sekitar, dan juga simpanan minyak mentah mengalami pengurangan. Apabila simpanan minyak mentah ini mengalami pengurangan, kegiatan pengeluaran minyak mentah akan dijalankan dengan lebih giat dan kemungkinan untuk berlakunya tumpahan hidrokarbon adalah tinggi dan sehingga boleh menjejaskan ekosistem laut. Oleh itu, jelaslah bahawa penggunaan sumber semula jadi ini perlu mempunyai batasan agar ianya tidak menyebabkan berlakunya pengurangan dalam simpanan dan kesan kepada alam sekitar dan manusia juga dapat dikurangkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Siti Nurliana binti Ali, pemegang kad metrik S55098, ingin membicarakan tentang topik 3 iaitu isu dan penggunaan sumber semula jadi di Colombia. Dalam beberapa dekad yang lalu, pengeluaran dan ekspor arang batu berskala besar telah menjadi aktiviti penting dalam ekonomi Colombia. Walau bagaimanapun, industri ini kini menghadapi pelbagai tekanan dari segi sosial dan ekonomi dalam dan luar negara. Dalam topik 3 ini, saya akan mengupas 3 subtopik utama iaitu 3.1 berkaitan masalah penggunaan sumber semula jadi di Colombia. 3.1 berkaitan masalah penggunaan sumber semula jadi di Colombia. Masalah yang pertama adalah berkaitan dengan arang batu. Kontroversi ada di sini lagi, wacana dan alat strategi institusi boleh dilaksanakan oleh pembekal di sektor arang batu Colombia. Penyelidikan mengenai tadbir urus sumber semula jadi dapat lebih memahami beberapa masalah yang berkaitan seperti penentangan masyarakat terhadap projek perlombongan berskala besar dan pembangunan berasaskan perlombongan arang batu di Colombia. Masalah kedua adalah berkaitan dengan perlombongan emas. Perlombongan emas adalah salah satu masalah utama pencemaran sumber hidrik di Colombia. Perlombongan emas adalah salah satu masalah utama pencemaran air di Colombia kerana pengumpulan sisa dalam proses amalan ini memberi kesan yang besar terhadap kualiti air, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan isu bahan api fosil. Isu ketidakseimbangan permintaan dan penawaran adalah bahan api fosil.
ketidakseimbangan dan permintaan serta penawaran ini merupakan masalah bagi negara Colombia semasa di negara-negara Andean. Seterusnya, marilah kita menelusuri subtopik kedua, iaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah penggunaan sumber semula jadi di Colombia. Pertama, sudah pasti arang batu, strategi politik arang batu Colombia. Dari segi komunikasi, kohensi, dan paksaan. Pada waktu yang sama, pemerintah nasional memutuskan untuk menggunakan hak pengawal seliaannya menentang keputusan kehakiman yang bertentangan dengan kepentingan industri perlombongan dan menganggapi tentangan ini berkaitan dengan pembangunan perdamaian. Kedua adalah perlombongan emas. Pihak kerajaan Colombia bertanggung jawab mengetatkan kawalan undang-undang dan mengenakan denda yang sesuai kepada pelaku. Pihak kerajaan Colombia bertanggung jawab untuk menguatkuasakan undang-undang dan memberikan denda yang setimpal kepada pesalah. Hal ini disebabkan oleh setiap penduduk haruslah diberikan amaran sebegini agar masalah ini dapat dibendung. Ketiga adalah bahan api fosil, mempertingkatkan perkhidmatan pengangkutan. Untuk sektor pengangkutan, kebijakan mempertimbangkan kesan terhadap permintaan produk gas minyak, gas asli, dan elektrik yang digunakan untuk tujuan mobility. Dan subtopik terakhir adalah dasar-dasar yang dilakukan di Colombia. Pertama, berkaitan dengan arang batu, dasar yang disesuaikan sebagai sumber cabaran dan ketidakpercayaan baharu. Secara paradoks, ketika mereka menyesuaikan strategi politik mereka dengan mempertahankan status quo, para penguasa arang batu telah memperkenalkan ketidakkonsistenan yang dapat mengikis kesahan mereka dan menimbulkan lebih banyak tekanan pada posisi mereka yang sudah lemah. Kedua, berkaitan dengan perlombongan emas. Dasar perlombongan emas secara tradisional iaitu perlombongan emas yang tidak menggunakan bahan kimia. Perlombongan tradisional ini akan membantu negara Colombia untuk mengurangkan pencemaran. Dan yang terakhir adalah bahan api fosil. Dasar keselamatan dan perindustrian di Colombia, inisiatif berikut akan mempengaruhi permintaan tenaga industri, penjimatan elektrik dalam pemacuan mekanikal melalui penggantian motor dan peningkatan operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Sarah Israh bin Mustafa S55643. Okey, hari ini saya akan bincangkan tentang pengurusan hutan lestari di Colombia. Okey, sebelum tu kita akan pergi dulu apakah itu definisi hutan. Hutan atau juga kehutanan merujuk kepada sebarang pendekatan dan kegiatan mewujudkan mengurus, menggunakan, memelihara dan membaik pulih hutan serta sumber yang berkaitan untuk faedah manusia dan alam sekitar. Seterusnya, pengurusan hutan lestari juga atau dikenali sebagai SFM pula adalah pengurusan hutan yang mengikut prinsip pembangunan lestari, iaitu pengurusan hutan lestari seharusnya menjadi keseimbangan antara tiga tonggak utama, iaitu yang pertama ekologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga juga sosial budaya. Okey. Keberjayaan mencapai pengurusan hutan yang lestari akan memberikan manfaat kepada semua orang lah. Okey, pada tahun 1992, persidangan PBB mengenai alam sekitar dan pembangunan Earth Summit diadakan di Rio de Janeiro. Persidangan ini diadakan untuk mengadaptasikan penyataan prinsip penguasaan yang tidak mengikut secara undang-undang untuk konsensus global mengenai pengurusan, pemeliharaan dan juga pembangunan lestari dari semua jenis hutan. Hal ini termaktub di dalam Agenda 21 dan juga di dalam bab 11. Pada tahun 2006, UNFF telah menyetujui 4 objektif global mengenai hutan bersama yang bertujuan untuk mengembalikan kehilangan perlindungan hutan di seluruh dunia melalui pengurusan hutan lestari SFM, termasuklah perlindungan, pemeliharaan, penanaman semula hutan dan juga penghutanan semula, dan meningkatkan usaha mencegah hutan daripada kemerosotan. Okay, seterusnya, oleh itu di Colombia terdapat 7 permasalahan utama iaitu berkaitan dengan persekitaran utama dengan kecenderungan memburuk di masa hadapan, seperti kekurangan dan pencemaran air di kawasan yang paling banyak penduduknya ataupun yang padat penduduknya. Kedua, pencemaran tanah. Ketiga, hakisan dan penggurungan. Yang keempat, kepurusan spesies. Kelima, pencemaran udara dan keadaan yang tidak dapat dikekalkan dan tidak dapat dihuni di kebanyakan pusat bandar. Masalah ini juga turut bertambah apabila berlakunya pemanasan global sehingga kehilangan lapisan ozon dan kemerosotan persekitaran laut secara beransur-ansur.
yang mempengaruhi penduduk dunia. Oleh itu, beberapa cadangan telah dilaksanakan oleh pemerintah negara ini bagi membendung penebangan hutan secara tidak terkawal untuk penanaman haram seperti narkoba, ganja dan lain-lain. Cadangan pemerintah dan pendapat yang dinyatakan dalam ANCC mengenai kepentingan dan keinginan pembasmian tanaman haram di negara ini sangatlah bertepatan. Namun tetapi, Kongres berpendapat bahawa penekanan yang lebih besar harus diberikan kepada keupayaan membasmi secara manual. Seterusnya, pengkalan di Colombia juga pengkalan telah mengandungi beberapa tujuan yang menarik seperti penumbuhan 120,000 hektar penanaman semula hutan pelindung, perancangan dan pengurusan rancangan untuk 2 juta hektar hutan semula jadi, promosi pengurusan seluas 200 hektar, dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya pengurusan hutan simpan UU2 2 tahun, iaitu start daripada 1959, dan hutan simpanan perlindungan nasional dan rancangan pengurusan unit pesisir seperti bersepadan dan pendaftaran kawasan hutan simpan. Okey, yang terakhir sekali adalah undang-undang. Okey, Undang-Undang 1021 tahun 2006 dan juga kegiatan iaitu mempengaruhi tentang kegiatan mendorong penghutanan semula swasta dengan spesies yang telah mengenai paket teknologi dan lain-lain lagi. Okey, sekian. Terima kasih. Nama saya Nurul Amira binti Anwar dan nombor matrik saya ialah S55757. Okey, pertama sekali saya akan menerangkan tentang definisi pengurusan tanah lestari. Pengurusan tanah lestari merujuk kepada amalan dan teknologi yang bertujuan untuk mengintegrasi pengurusan tanah, air dan sumber persekitaran untuk memenuhi keperluan manusia sambil memastikan kelestarian jangka masa panjang, perkhidmatan ekosistem, biodiversiti serta keperluan dan kelangsungan hidup. Okey, seterusnya saya akan menerangkan SLUS di Colombia. Apa itu SLUS? SLUS merupakan singkatan kepada Sustainable Land Use System yang bermaksud sistem pengurusan tanah yang lestari. Ia merupakan sistem penggunaan tanah yang mampan yang boleh datang dalam bentuk yang berbeza bergantung kepada konteks dan lokasi. Secara keseluruhan, ia memenuhi keperluan hidup dengan cara yang mampan dan mengekalkan integriti alam sekitar. Dalam konteks projek SLUS, sistem penggunaan tanah lestari adalah sistem pengeluaran pertanian dan ternakan yang dapat memenuhi tonggak kelestarian alam sekitar, sosial dan ekonomi. Okey, seterusnya saya akan terangkan objektif SLUS. Projek SLUS bertujuan untuk menyumbang ke arah pengurangan pelepasan gas rumah hijau, memelihara hutan, memulihkan landscape yang telah rosak dan meningkatkan kehidupan luar bandar sambil merangsang pembangunan luar bandar di Colombia. Ia adalah sebahagian daripada inisiatif iklim antarabangsa atau lebih dikenali sebagai International Climate Initiative iaitu ICI. Okay, next ialah pendekatan yang digunakan dalam menjalankan projek SLUS. Yang pertama ialah pendekatan berasaskan tanah dan yang kedua adalah pendekatan pasaran ekonomi dan kewangan. Okay. Pendekatan berasaskan tanah merupakan terdiri daripada rejim dan perlindungan hak milik, seterusnya perancangan wilayah, pemerintahan dan institusi, dan penggunaan tanah yang mampan serta teknologi yang canggih. Manakala di bawah pendekatan pasaran ekonomi dan kewangan, terdiri daripada pelepasan hutang, pinjaman bersyarat dan kewangan iklim, dan seterusnya pengurusan permintaan iaitu penebangan hutan sifar, dan akhir sekali ialah insentif BES dan RED. Seterusnya, bagaimana sistem penggunaan tanah yang mampan menyumbang seperti mitigasi perubahan iklim dan pembangunan perdamaian. Di Colombia, seperti yang terletak di Caqueta, terdapat banyak kawasan yang landscape-nya dikuasai oleh padang rumput lembu. Sistem penggunaan tanah yang mampan boleh menjadikan penternakan lembu untuk meningkatkan pengeluaran pokok agar dapat meningkatkan simpanan karbon di lokasi tersebut dan mempunyai akses yang baik terhadap pasaran sehingga dapat memperoleh pendapatan dari kegiatan ekonomi tersebut.
Seterusnya, mengapa sistem penggunaan tanah lestari penting untuk mencapai pemeliharaan hutan di Colombia? Ianya penting kerana penggunaan sistem ini secara meluas dapat membantu mencapai sasaran kerajaan dari segi mitigasi perubahan iklim, pemulihan tanah dan pembinaan perdamaian. Sistem penggunaan tanah yang lestari bukanlah masih baru, malah ia telah dilakukan di Colombia dan banyak lagi tempat lain di seluruh dunia. Dan Colombia menunjukkan banyak perubahan melalui sistem ini. Untuk maklumat tambahan, projek SLUS dilaksanakan oleh CIAT bersama-sama dengan Pusat Penyelidikan Pertanian Lestari iaitu CIPAV, Pusat Penyelidikan Lanskap Pertanian Lebanese dan Tunen Institute. Jadi kita boleh simpulkan bahawa Colombia merupakan negara yang gantung kepada sumber asli seperti arah batu, gas asli dan juga minyak mentah. Negara Colombia merupakan negara yang keempat dunia bagi pengeksportan arah batu dan juga yang ke-10 dunia bagi pengeluar arah batu pada tahun 2009. Di samping itu, negara Colombia juga telah mengeluarkan sumber asli yang lain. Negara Colombia bukan sahaja pengeluar ataupun pengeksport arah batu ataupun sumber asli, namun ia juga merupakan pengguna sumber asli ini. Ini dapat dibuktikan apabila data penggunaan sumber asli di negara Colombia menunjukkan peningkatan pada setiap tahun. Jadi apabila sesebuah negara tersebut menggunakan sumber asli sebagai taraf utama ataupun berorientasikan kepada sumber asli, ia kemungkinan akan mendatangkan kesan negatif terhadap sumber asli tersebut sendiri ataupun kepada alam sekitar dan juga mungkin kepada manusia. Jadi sebagai tindak balas terhadap kemungkinan yang mungkin akan berlaku itu, kerajaan Colombia telah mengambil langkah seperti mengetatkan undang-undang seperti mengenakan denda yang bersesuaian kepada si pelaku, dan juga kerajaan Colombia juga telah memperkenalkan dasar terhadap industri pelabuhan iaitu dengan mengawal ataupun melarang sektor pelabuhan menggunakan bahan kimia semasa melakukan aktiviti pelabuhan. Selain itu, kerajaan Colombia juga telah meningkatkan teknologi armada otomotif dan juga memperkenalkan teknik pemanduan yang lebih baik. Selain itu, kerajaan Colombia juga telah mempromosikan penggunaan biofuel yang mampan di negara tersebut. Insiden Jerebu Asia Tenggara 2015. Insiden ini perlu dijadikan sebagai iktibar kepada semua negara, termasuklah negara kita Malaysia. Insiden ini merupakan krisis pencemaran udara yang berlaku di beberapa negara di Asia Tenggara pada tahun 2015. Dikatakan, pencemaran ini berlaku disebabkan oleh pembakaran hutan yang terbuka dan juga pembakaran tanah gambut di Asia Tenggara. Seperti di Indonesia yang sangat giat melakukan kegiatan ini. Ekoran insiden ini ia telah memberikan imej yang buruk kepada Indonesia kerana tidak dapat menguruskan sumber asli seperti hutan dengan baik. Ini telah memberikan imej yang tidak baik kepada Indonesia dan ini membuktikan bahawa pengurusan sumber asli adalah penting kerana ia mungkin akan mendatangkan kesan yang negatif terhadap imej negara tersebut sendiri, terhadap ekonomi negara itu sendiri dan juga kepada alam sekitar. Kaji berharap pengurusan dan juga penggunaan sumber asli yang baik dilihat sebagai sesuatu yang penting dan tidak terlalu berorientasikan terhadap hasil ataupun kemajuan yang ingin dicapai sahaja. Kaji melihat berlakunya tren peningkatan terhadap kesedaran tentang pengurusan dan juga penggunaan sumber asli yang baik. Contoh mudah yang dapat pengkaji berikan ialah berlakunya tren peningkatan produk mesra alam ataupun recycle dan juga jimat tenaga di pasaran. Diharapkan kesedaran terhadap pengurusan dan juga penggunaan sumber asli yang baik dapat diperkukuhkan lagi di negara kita supaya ia dapat membuahkan hasil yang manis terhadap semua pihak.